Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah masih mempertemukan lagi kita di alam maya ini dalam blog Ustaz Awesome Channel. Apa khabar semua? Semoga kita senantiasa dipayungi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, masih lagi dalam PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Jangan stres, Jangan stres. Kadang-kadang kita akan jadi stres juga bila keadaan macam ni. Keadaan yang mana kita susah untuk bergerak ke mana-mana. Maklumlah dulu kita selalu bergerak ke sana ke sini kan. Tapi bila dah PKP ni semua tak boleh nak buat. Tak boleh nak pergi ke mana-mana, tak boleh nak ke sana kemari lah. Nak bekerja pun tak boleh kan. So jangan stres-stres, istighfar banyak-banyak, buat aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Cuba kawal minda, kalau boleh baca Quran, istighfar, berdoa banyak-banyak. Baik, petang ni santai saja saya nak bincang, saya nak share, bicara tentang seorang Nabi yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah lockdown dia. Siapa tahu Nabi apa? Bukan Nabi kita, tapi Nabi sebelum-sebelum tu. Nabi apa? Iaitulah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Nabi Yunus telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya seolah-olah menghentikan pergerakan Nabi buat seketika waktu. Itulah Nabi Allah Yunus alaihi salam telah lockdownkan di dalam perut seekor ikan nun ataupun ikan paus. Kenapa? Panjang ceritanya sebenarnya ni. Kerana baginda semasa berdakwah ke bumi Niwana ke Niwawa, saya tak pasti, tak apa ingat, salah satu tempat tu lah. Yang mana penduduknya di situ enggan menerima dakwah baginda. Lalu baginda seolah-olah nampak macam berputus asa lah. Berputus asa, kemudian baginda pun pergi bawa diri sehinggalah baginda menaiki sebuah kapal dan kapal tersebut bersama baginda merentas lautan, badai dan seumpamanya, sehinggalah satu masa kapal yang diorang naik itu terpaksa diringankan muatannya. Diturunkan muatan, dan bukan sahaja muatan barang-barang, tetapi orang juga perlu dikurangkan. Lalu dibuatlah pemilihan, maka terkenalah ke atas baginda Nabi Allah Yunus itu. Tiba giliran Nabi Allah Yunus, terkena gilirannya. Dibuat lagi penggiliran, dibuat lagi cabutan, maka terkena juga ke atas baginda Nabi. Maka baginda Nabi pun berfikir ini mungkin ketentuan qada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas dirinya. Dia terpaksa aku, lalu dia dicampakkan ke laut. Bila mana dicampakkan ke laut, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan, mengarahkan seekor ikan untuk memakan tanpa mencederakannya. Ikan menelan baginda Rasulullah. Kemudian Nabi Allah Yunus berada dalam perut ikan itu. Jadi Allah mendiamkan Nabi Allah Yunus itu selama beberapa hari dalam perut ikan nun itu. Lockdown lah kita kata, seolah-olahnya begitu kan. Nabi Allah Yunus tak dapat bergerak ke mana. Duduk berada dalam perut ikan nun. Tanpa makanan, tanpa minuman. Tapi Allah Maha Kuasa, dia boleh membuat ke atas hamba-hambanya, dia boleh menghidupkan, dia boleh tidak mematikan Nabi Allah Yunus tu. Lalu Nabi Allah Yunus alaihissalam membaca zikir, iaitulah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maksudnya apa? La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Subhanaka inni, maha suci engkau.
inni kuntu minadh zalimin. Sesungguhnya aku di kalangan orang-orang yang zalim. Kan? Nabi Allah Yunus dia berzikir dengan doa ni sehinggalah masuk hari yang ke-40. Allah Ta'ala memakbulkan doa Nabi Allah Yunus. Lalu ikan tu memuntahkan. Memuntahkan Nabi Allah Yunus dan terdampar dia. Nabi Allah Yunus keluar daripada perut ikan nun tersebut. Jadi inilah kita boleh ambil pengajaran daripada ni. Dalam keadaan kita kesempitan, dalam keadaan kita dalam kesusahan, kita ingat adalah pertolongan-pertolongan Allah kepada hamba-hambanya, dan salah satunya ialah Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita melalui sirah ataupun perjuangan ataupun kehidupan Nabi Allah Yunus. Nabi Allah Yunus di lockdown oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala selama 40 hari. Apa yang baginda buat? Baginda berzikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. So jadi kita bolehlah mengamalkan doa ini, zikir ini dalam keadaan suasana situasi macam ini, kerana kita sekarang ni makin tertekan sebenarnya. Saya pun kadang-kadang juga tertekan, tak tahulah padahal saudara-saudari di luar sana tertekan ataupun tidak. Kadang-kadang anak pun ada tertekan juga, stres kan, tak tahu nak buat apa dalam musim begini kan. So kita bacalah doa ni, moga Allah Ta'ala menjaga kita, menjaga ahli keluarga kita, dan kita ini sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu saja bicara petang saya, semua untuk tatapan semua, untuk faedah kita semua, juga manfaat kita semua. Semoga kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.